Malam ni insya-Allah kita cuba berbincang bersembang-sembang dengan tajuk politik, bersembang-sembang politik, khususnya perkara-perkara yang dikaitkan dengan agama dan politik itu sendiri. Pada malam ni saya letak tajuk untuk kita bincang adalah berkaitan dengan disangkakan dalil rupanya dalih. Saya akan cuba mengulas beberapa perkara yang selama ini dijadikan dalil, disebut sebagai itu adalah perkara-perkara yang pokok, prinsip, dalil dan sebagainya. Tetapi rupanya setelah setahun, wajah PAS yang membawa macam-macam versi dalil itu, rupanya selepas setahun mereka berada di puncak kuasa ataupun bersama-sama dengan usaha tebuk atap setahun yang lalu. Hari ini genap langkah Sheraton 1 tahun. Rupanya kita nampak dia macam hanya sebagai dalih politik. Objektif daripada perbincangan kita pada malam ini, saya nak bawa tuan-tuan untuk meletakkan akhirnya kita semua meyakini dan kita semua berkongsi insya-Allah, dan kita semua akan turun ke bawah untuk menyatakan bahawasanya menolak PAS macam kita menolak mana-mana parti politik. Dia tidak ada kaitan dengan agama. Dia tidak ada kaitan dengan sebarang dalil keharaman dan sebagainya. Dan kita juga nak menyebut tentang setelah 1 tahun ini, kita boleh tengok wajah PAS itu sebagai sebuah parti yang dalam banyak keadaan mereka akan hanya menunggang dalil itu. Dalil itulah sebenarnya menjadi macam gula-gula untuk ahli mereka, dan dalil itu pula menjadi sebahagian daripada penutup wajah sebenar kehendak politik mereka itu sendiri. Jadi malam ni kita akan cuba bicara berkaitan dengan, saya akan ambil beberapa contoh dalil-dalil yang mereka sering gunakan. Mereka sering gunakan. Dan benar ni tuan-tuan kita boleh jumpa dalam usrah mereka, dalam ceramah mereka, dalam buku mereka dan sebagainya. Tapi bila selepas 1 tahun, kita tengok sebenarnya yang disangkakan dalil oleh pengikut mereka disampaikan seakan-akan itu adalah dalil yang kukuh dan sebagainya, rupanya itu semua adalah dalih politik sahaja. Saya nak bawa malam ni 3 benda tuan-tuan. 3 benda. Baru-baru ni sebelum daripada kita masuk kepada ulasan berkaitan dengan dalil-dalil ini, saya nak ajak tuan-tuan juga untuk sama-sama kita melancung dalam kawasan masing-masing. Ambil semangat seruan daripada Menteri Pelancongan. Dia tahuan ke tak kita pun tak tahu. Dia kata sekarang ni kita dah benarkan kementerian dah pusat-pusat tempat-tempat pelancongan tu dibuka semula. Dan yang menariknya, dalam masa yang sama PKP ni tak membenarkan, PKPB ni tak membenarkan kita untuk merentas daerah. Mereka ni bincang ke tak kalau mereka pakai bangun-bangun pagi tu garu-garu kepala pakai buat keputusan lagu tu saja. Di daerah Kebun Pasu sebagai contoh tuan-tuan, pusat pelancongan di daerah Kebun Pasu, yang orang duk rajin mai, ada orang duk rajin singgah adalah Bukit Kaki Hitam. Sementara orang nak masuk ke Siam, sempadan tak buka lagi. Zon bebas cukai pun lama dah, setahun dah tak tahu meniaga apa. Cakap tentang apa menteri ni. Ni kita mula gitu. Jadi tuan-tuan, 1 tahun Perikatan Nasional ni, kita mula nampak ketidakcerdikan, cakap ikut tak tahu hala oleh para menteri yang mengikat mereka itu hanyalah kuasa semata-mata. Okey, tak apa tu kita tinggal. Tu mukadimah. Tuan-tuan, esok melanconglah. Orang yang duduk di Kota Stark ni melanconglah pergi tengok Muzium Padi tu. Tengok menyambut seruan menteri tak tahuan. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, malam ni saya nak masuk tajuk yang pertama yang saya nak sebut kat tuan-tuan. Satu ketika dia disebut sebagai dalil dalam buku Islam dan Demokrasi oleh Presiden PAS, dan perkara ini diturun ke bawah, dicerita ke bawah. Mereka menyebut apa dia perbezaan di antara politik Islam dengan politik Barat. Dalam keadaan nak mendakwa, kata pembawa politik Islam di Malaysia ni adalah mereka. Pembawa politik Islam di Malaysia ni adalah mereka, adalah PAS itu sendiri. Apa yang mereka akan bawa? Mereka kata politik Barat secara umumnya ni, mereka meletakkan bahawasanya matlamat menghalalkan cara. Teori yang dibawa oleh Machiavelli.
Ini teori yang menyatakan matlamat menghalalkan cara. Dalam politik ni, kita nak letak matlamat kita kuasa sebagai contoh. Kaedah untuk pergi kepada kuasa ni, dengan cara apa sekalipun kita buat. Mereka kata, hak ni, Presiden PAS kata, ini adalah ajaran demokrasi barat. Ini adalah ajaran politik barat dan dia tak ada kaitan dengan Islam. Dan dia sebut, Presiden PAS sebut, dia kata, Islam meletakkan bahawasanya al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Bila sebut dalam bahasa Arab, maka ahli-ahli usrah ni yang duk main dengar ceramah sambil makan kacang tanah apa semua ni, mereka duk berasa pada waktu tu, ni tentu dalil ni. Ni tentu dalil. Apa dia benda tu sebenarnya? Sebenarnya, untuk menterbalikkan daripada teori Machiavelli itu yang menyatakan bahawasanya matlamat menghalalkan cara, maka terbalik dia kata matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kita kata kita nak kepada kekuasaan, dia tetap kena ikut cara dan kaedah yang betul. Kaedah yang betul. Apa dia sistem yang kita terima? Apa dia kaedah yang kita terima untuk berebut kuasa itu? Kerana dalam konteks negara kita, dengan cara demokrasi, dengan cara berpilihan raya, maka hak tu disebut sebagai kaedah, cara. Cara ni, selain kita nak kepada kuasa, dia mesti ikut cara tu. Haji Hadi kata, Islam adalah politik Islam mengajarkan kepada kita bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Orang dengar dia sebut dengan perkataan Arab tu, al-ghayatu la tubarrirul wasilah, maka orang semua hak bawah-bawah ni, hak lapisan-lapisan bawah ni, hak pakai serban apa semua ni, hak ni depa pun hafal hak ni, turun ke bawah. Demikianlah perbezaan antara politik Islam dengan politik barat. Politik Islam menyatakan bahawasanya matlamat tidak menghalalkan cara. Hak bawah ni, hak duduk bawah dengar tu pula, sampai tu dia semangat, dia takbir. Okey. Lepas setahun ni tuan-tuan, mai sama-sama kita bermuhasabah. Setahun yang lalu, melalui langkah Sheraton, matlamat PAS itu apa? Matlamat PAS adalah untuk mendapat kuasa. Dia kata dia tak mau ikut kaedah barat yang kata matlamat menghalalkan cara. Asal kita boleh dapat matlamat kita, asal kita boleh dapat royah kita, asal kita boleh dapat apa yang kita kehendaki, maka cara mana pun tak apa, asal kita boleh dapat ya. Pi ikut cara mana pun tak apa. Haji Hadi kata tak, kita bukan macam tu. Kita al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Cara sepatutnya macam mana? Cara sepatutnya, saya tak bercakap tentang Azmin Ali belot, saya tak bercakap tentang Muhyiddin Yassin belot, saya tak bercakap tentang tu. Saya bercakap tentang PAS. PAS ni dia kata matlamat tidak menghalalkan cara. Okey. Cara yang sepatutnya macam mana? Cara yang sepatutnya boleh jadi undi tidak percaya. Cara yang sepatutnya adalah boleh jadi dengan kaedahnya, dengan apa keadaan sekalipun, kami kena tunggu pilihan raya. Tak boleh kita kata, kerana asas-asas dia, mereka ni rejim. Macam yang disebut oleh Taqiyuddin. Taqiyuddin kata, rejim PH 22 bulan. Mereka ni ganas ke? Ataupun Melayu terancam ke? Ataupun Islam ni terancam ke? Ataupun Guan Ing buat apa ke? Maka kita boleh ambil tengah jalan. Tak betul macam tu. Tak betul. Kaedahnya macam mana? Kaedahnya apa dia cara yang disepakati bersama dalam konteks Malaysia ni. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Waktu mereka ceramah, dengar macam sedap. Waktu mereka ceramah, pemimpin pertengahan hafal, turun ke bawah, orang bawah takbir, nampak kata hak itulah prinsip. Mabda' dia macam tu. Kita bukan masalah kuasa, tapi kita nak kepada bahawasanya macam mana sekalipun, kita tetap mau kepada cara yang betul. Kita tak boleh pi kepada matlamat kita, walaupun matlamat kita tu baik, dengan cara yang tak betul. Ada seorang pemimpin PAS, Mursyidul Ampah lah ni. Dia main ceramah, dia main kuliah di Anak Bukit, di
di MTD Anak Bukit. Majlis Tindakan Dun Anak Bukit di Alok Peh. Dia kata apa dalam kuliah dia? Dia menyebut, dia kata, ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Macam mana matlamat tidak menghalalkan cara? Dia sebut contoh dia. Dia kata, walaupun matlamat kita tu baik, matlamat kita adalah nak ambil anak dara orang, nak belah dia bagi jadi elok, nak belah dia bagi jadi orang dan sebagainya. Dia kata, matlamat itu yang baik itu tidak menghalalkan cara dengan kita pergi bawa pelari anak dara orang pergi kahwin tang mana-mana. Tak betul dia kata. Kaedah dia mesti macam mana? Sebab itulah dalam Islam ada khitbah, ada pertunangan. Pergi minta kat pak dia elok. Pak dia ada hak perwalian. Wali tu hak perwalian anak dia tu duduk dekat pak dia. Pergi bincang elok-elok. Bincang tentang mahar, bincang tentang hantaran, bincang tentang tarikh kahwin, bincang tentang... Itulah kaedahnya. Itulah kaedahnya. Dia bawa main contoh tentang nikah kahwin. Bila cerita ni? Cerita ni lama lah. Cerita ni lama. Cuma hak saya nak sebut je, pada waktu itu, ramai orang pakat yakin kata hak tu dalil. Rupanya bila main betul-betul depan praktikal, rupanya dalih ya. Rupanya dalih sahaja. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara itu, waktu tak dapat. Bila waktu dapat, waktu nak dapat, maka pada waktu itu mereka tak kira dah matlamat tidak menghalalkan cara. Tuan-tuan, satu ketika mereka marah kepada orang lompat daripada parti mereka. Orang keluar daripada parti mereka. Mereka marah. Marah mereka ni tuan-tuan, marah PAS ni bukan sekadar biasa-biasa. Sampai munafik haraki, sampai jatuh akidah, sampai siapa keluar daripada jamaah Islam walaupun sejengkai, maka akan menyebabkan terongkai ikatan Islam daripadanya. Macam-macam. Marah ni bukan biasa-biasa. Marah ni sungguh-sungguh waktu orang keluar. Tiba-tiba orang keluar daripada parti lain pula kerana nak mai bekerjasama dengan dia, boleh pula. Matlamat menghalalkan cara. Betul nampak? Itu yang dikatakan matlamat menghalalkan cara. Hak depa duk baca al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara, hak tu dalih sahaja. Dia bukan dalil. Perkataan yang saya sebut al-ghayatu la tubarriru al-wasilah itu adalah perkataan bagi menterbalikkan teori Machiavelli yang menyatakan bahawasanya matlamat dalam politik ini, matlamat menghalalkan cara. Kita boleh tengok peristiwa setahun lalu, PAS ikut hak mana? Ikut hak dia diulang sebagai dalil, ataupun dia berdalih dengan pi ikut hak sebaliknya. Mana pi ambil apa matlamat dia? Dia kata pasal kita nak bagi kerajaan yang prihatin. Kamu dah terima kata negara ni negara demokrasi. Kamu dah kata bahawasanya Azmin Ali tu orang yang cukup tak pakai. Bukan lama tuan-tuan. Bukan lama. Sebelum daripada tu, tuan-tuan tengok kenyataan Haji Hadi. Tuan-tuan tengok kenyataan daripada beberapa orang ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kenyataan-kenyataan mereka. Tuan-tuan akan dapati bahawasanya seakan-akan Azmin Ali apa semua ni, ini tak boleh dibuat kawan. Tapi bila sampai satu keadaan, mereka berkongsi bersama matlamat. Matlamat mereka tu apa? Nak berkuasa, dia menghalalkan semua cara. Dia menghalalkan semua cara. Kepada ahli, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Amalannya, matlamat menghalalkan cara. Apa dalil yang kamu nak pergi ambil di tengah jalan ni? Tok Guru Ni Aziz, kita ambil ungkapan Tok Guru Ni Aziz. Tok Guru Ni Aziz kata dari segi agama pun tak betul, dari segi demokrasi pun tak betul. Dari segi agama pun tak betul, dari segi demokrasi pun tak betul. Pasal apa kamu pergi berebut amanah? Kalau dari segi agamanya, dari segi demokrasinya, kalau teori Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Ni Aziz kata, kita dah terima sistem pilihan raya, bila kalah, terimalah kekalahan tu. Jadi tuan-tuan, saya tak mau bincang dari segi loncat parti demokrasi benar ataupun tidak dan sebagainya. Itu bukan perbincangan kita. Malam ni saya sekadar nak sebut kat tuan-tuan, hak kita sangka kata dalil, hak dia pergi beritahu kata dalil. Lepas turun menceramah di Kubang Betung, lepas ceramah di Padang Terap, lepas turun ceramah di Baling, lepas turun ceramah di Renggong, lepas turun ceramah pemimpin utama tu Mursyidul Am dan presiden dia turun ceramah, Pesuruhjaya dia pun hafal, turun ke bawah, orang bawah dia takbir. Itu hanyalah dalih, bukan dalil.
waktu tak dapat lagi, waktu tu mereka anggap kata dalil, dapat. Maka pada waktu itu, rupanya itu hanyalah dalih semata-mata. Satu. Dua. Tuan-tuan ingat, tahun 2016, 2017. Waktu tu tuan-tuan, ahli Parlimen Marang, lawan ni pun ahli Parlimen Marang, lawan ni ada jawatan rangkap sebagai duta Timur Tengah. Pada waktu tu, dia nak kemukakan pindaan kepada Undang-Undang 355. Kita tahu kaedah buat undang-undang ni, sebelum dibentang di Parlimen itu, sebelum diluluskan, maka semua itu akan dipanggil dengan rang undang-undang, pindaan ke apa sebagai macam lah. Bila telah diluluskan oleh Parlimen, barulah dinamakan Akta. Rang Undang-Undang 355 nak dibentangkan di Parlimen. Dan ini menyebabkan berlakunya pergeseran pandangan di kalangan ahli Parlimen PAS pada waktu itu. Shah Alam masih mewakili PAS, Sepang masih mewakili PAS pada waktu itu. Mereka menyatakan bahawasanya kita perlu tengok sokongan daripada UMNO ni perangkap ke, sokongan daripada UMNO ni macam mana dan sebagainya. Kita kena tengok benda tu. Tuan-tuan, waktu tu tetap mereka nak buat. Tak apa. Menteri Timur Tengah, duta bertaraf Menteri Timur Tengah ni waktu tu masih belum jadi Menteri Timur Tengah. Dia ni pada waktu itu tetap nak bentang. Apa yang berlaku tu kita semua tahu. Cuma hak saya nak sebut ni, dalil yang kita tengok-tengok lagi, rupanya dalil. Apa dia tuan-tuan? Waktu tu, Menteri Sawit ni, Menteri Komuniti ni, masa tu dia ahli Dewan Ulama, ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama, dan dia adalah ahli Parlimen Seberang Takir. Dia ceramah. Dia guna satu dalil. Rupanya dia berdalih dengan dalil tu. Apa dia? Dia guna satu kaedah fiqh. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Satu perkara yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya, maka melakukan perkara yang dengannya itu adalah wajib. Dia kata kita nak melaksanakan syariat Allah Ta'ala, dia tak boleh dilaksanakan melainkan mestilah dengan cara kita bawa satu pindaan kepada kepada undang-undang, kepada Akta 355. Kita bagi luah lagi bidang kuasa, kita bagi luah, dia berhujah begitu. Jadi dia kata, saya nak katakan bahawasanya meminda rang undang-undang ini adalah wajib, bukan sunat, bukan harus. Bahkan dia sebut, kalau siapa yang kata ini tak wajib untuk dilaksanakan, dibuat penggubalan pada waktu itu, maka dia nak sekeh kepala kawan tu. Dia merujuk kepada Mufti Perlis. Kalau kata duk sebut nak kena bincang dulu, nak kena tengok kepada suasana, nak kena tengok kepada bi'ah, nak kena tengok kepada hampa tu ada kuasa penuh ataupun tidak, dia kata dia nak sekeh kepala. Siapa yang kata tu? Menteri Sawit lah ni. Menteri Sawit, Menteri Komuniti Peladangan apa semua ni, At-Takiri. Dia kata kalau kata ni, dia sanggup berdebat di mana-mana. Bila dia kata macam tu, hak turun ke bawah ni, hak lapis kedua ni nak tanam di jerat Kak Wan. Hak lapis kedua ni, ada seorang penceramah muda daripada Pulau Pinang, dia dalam masjid, dia menyebut secara jelas, kata puak-puak ni akidah mereka, kalau mereka tak sokong RUU 355 ni, akan menyebabkan jatuh akidah. Ada pula mereka buat himpunan. Tuan-tuan, himpunan tu dibuat di mana? Di Padang Marbuk. Panggil siapa? Panggil menteri hak lewat agama, panggil timbalah menteri, panggil mufti wilayah persekutuan. Puak tu semua pakat pergi sokong rang undang-undang RUU 355 di Padang Marbuk. Nampak bersungguhnya tuan-tuan. Nampak wajib sungguh ni. Sebab kalau tak kemuka ni, tak sempurna wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Macam biasa, hak atas sebut, hak pertengahan mula hafal, hak bawah kapiakkan orang. Dia mula, dia jadi pertalian macam tu. Hak duk sembang sambil duduk depan kedai istighfar tu, tu puak DJ tu mai dah. Puak yang lawan Islam tu mai dah. Di sebuah masjid di daerah Kubang Pasu, pemimpin di peringkat pertengahan ni lah, peringkat kawasan ni, dalam khutbah pejam mata
Habaq kata hukum Allah Ta'ala ni bakal dilaksanakan dalam masa yang terdekat ni. Himpun macam-macam punya cercaan kepada pihak lain dah. Waktu tu saya nak sebut kat tuan-tuan, dia punya latar belakang dia, mereka bukan menteri. Mereka bukan sebahagian daripada kerajaan. Mereka pembangkang dan minoriti pula dalam pembangkang tu. Minoriti dalam pembangkang. Ketua pembangkang pun tak, kerajaan negeri pun ada satu saja masa tu. Mereka buat keluar dalil ma la yatimul wajibu illa bihi. Tidak sempurna satu kewajipan itu melainkan dengannya. Maka dengannya itu menjadi wajib untuk dilaksanakan. Maka wajiblah kita untuk membentang rang undang-undang ini. Poinnya tuan-tuan, setelah itu bila mereka dibawa saat berdiri, saat bangun, saat duduk, saat nak bentang masa mana, macam-macam, sampai law ni pula soalnya macam mana pula. Dulu hampa tak ada kuasa, pembangkang pula minoriti. Saya ingat masa tu wakil rakyat yang ada daripada Terengganu ni ada marang. Daripada Terengganu pada waktu itu ada Allahumma di Terengganu pada waktu itu ada kawasan Takir, Seberang Takir. Bukan Seberang Takir pada mana tu? Kawasan dia lah. Seberang Takir itulah yang jadi wakil rakyat pada waktu itu. Campur di Kelantan pada waktu itu yang ada adalah Kota Baru. Yang ada pada waktu itu Macang, Pangkalan Cepa, Pasir Mas masa tu ni Abduh, Bacok masa tu Timbalan Menteri Agama lah ni. Ada 5-6 orang tuan-tuan. Tapi pada waktu itu, mereka gambarkan ke bawah ni, dalil ni, mesti menyempurnakan kewajipan. Kerana kalau kita tak buat ni, penyempurnaan Islam akan duduk dalam keadaan yang tak sempurna, akan menduduk dalam keadaan. Okey. Poin dia, bukan kewajaran bawa perlu tak melaksana syariah. Itu bukan poin saya malam ni. Yang saya nak bawa pada malam ni, tuan-tuan tengok bila mereka ada kuasa penuh. Bila mereka ada kuasa. Tak penuh lah, tapi kuasa. Mereka menjadi sebahagian daripada yang berkuasa. Parlimen baru bersidang 2 kali. Sejak daripada setahun yang lalu, Parlimen baru bersidang 2 kali. Kali yang pertama dia punya tunda kot ni. Kali yang kedua tu pula dia mula-mula macam nak tunda, lepas tu menyebabkan bawa habis pakai PPE. Kali yang ketiga sepatutnya bulan 3 dia kena bersidang pula. Dia pergi gantung terus persidangan Parlimen. Rupanya tuan-tuan, hak jenis nama persidangan ni semua digantung. Sidang Parlimen gantung, sidang Majlis Raja-Raja ditangguh, sidang media pun tak ada. Perdana Menteri pun tak berani buat sidang media. Hak jenis sidang ni tak boleh. Tapi hak jenis sekolah ni, peperiksaan boleh. Hari ni 414,000 orang pelajar kita mengambil SPM. Mudah-mudahan mereka berjaya. Tapi tuan-tuan tengok cara kartun pok ni punya tadbir ni tuan-tuan. Sidang Parlimen itu digantung. Sudah tentulah tak boleh bentang pada celah-celah ni. Sudah tentulah sidang Parlimen telah digantung. Cuma saya nak sebut, tiba-tiba masa celah lah, dia kata pula, PAS bukan berkuasa penuh. Waktu tak ada kuasa langsung, hampa nak bentang, lah ni tak berkuasa penuh. Tapi sebahagian daripada kerajaan, pasal apa hampa tak buat? Dalil adalah dalil. Bukan dalil sungguh. Itu adalah dalil sahaja. Kalaulah dalil tak sempurna, lah ni hampa ada 3 menteri. Apa ada 3 menteri. Seorang menteri berkaitan komuniti, seorang menteri bewa dan seorang lagi menteri undang-undang. Tak cukup lagi ke? Hampa ada seorang lagi menteri agama. Menteri agama tu ialah dia kata tak ada, bukan parti apa, tapi dia salah seorang daripada yang hadir dalam persidangan pembentangan RUU di Padang Remuk. Pada waktu itu dia pula angkat sumpah, angkat tangan dengan yang di-Pertua Yadim, bersumpah juga, berikrar juga. Tapi pasal apa tak buat? Dalil, bukan dalil. Hak dalil kata ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Atas sebut, tengah hafal, bawah kepiak kawah. Hak atas sebut, ini adalah dalilnya ma la yatim, wajib tuan-tuan, bukan sunat, bukan makruh, bukan harus. Kita sekeh kepala siapa yang kata ni tak wajib. Sakan pada waktu tu. Hak tengah didengar, tengah ni pun hafal. Pi Masjid Sembilang buat kuliah sebut, pi masjid Pekan Padang Serai sebut, pi pekan hafal hak pemimpin sebut ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Hak bawah ni terlebih lajak daripada laju kepiakkan orang tu. Rupa-rupanya
dalih saja tuan-tuan. Kalau dalilnya macam tu, law ni lebih dekat lagi, lebih akrab lagi kepada nak bercakap tentang perkara tersebut. Oh, kita dalam pandemik, kita tak boleh berbicara tentang perkara tersebut. Kita ada perkara yang aulawiyat. Hari tu orang kata aulawiyat, hampa kata kepiak. Orang kata kita kena tengok tentang aulawiyat, hak mana yang lebih utama. Tuan-tuan nampak? Sebenarnya bukan dalil. Sebenarnya adalah dalih. Hak tu yang saya nak bawa lah ni. Sebenarnya bukan dalil, tetapi adalah dalih. RUU, apa dia hujah yang dibawa? Saya himpun, saya pergi dengar ucapan lama-lama mereka, saya tengok tulisan-tulisan lama mereka yang ditulis oleh Dr. Ridwan Maknok, yang ditulis oleh Dr. At-Takiri, yang ditulis oleh ramailah, oleh apa nama Fazrul apa ni, di Perak, yang ditulis oleh ramai mereka ni. Apa dakwaan mereka pada waktu tu? Dakwaan mereka pada waktu tu wajib untuk berusaha ke arah pelaksanaan sebagai pintu mula untuk pelaksanaan syariah. Kita tak bercakap tuan-tuan tentang patut ke tak patut ke Malaysia ni perlu dilaksanakan Islam secara sepenuh dan sebagainya. Itu kita tak bercakap. Hak kita nak bercakap ni, nak bagi tahu kata dalil yang disebut pada waktu itu, yang kita, yang orang bawah, yang semua pakat duk sangka kata dalil, rupanya bukan dalil. Itu adalah dalil. Kalau hujahnya asal kita mesti berkewajipan untuk melaksanakan. Lah ni lah. Lah ni hampa menteri. Waktu tu hampa minoriti dalam kalangan pembangkang. Kan? Minoriti dalam kalangan pembangkang. Hampa kata boleh bekerjasama dengan UMNO pada waktu itu. Ni Amal kata UMNO ni bangsa tak boleh percaya. Ni Amal kata ada dalam YouTube, tuan-tuan boleh cari dakwaan dia kata UMNO ni parti yang tak boleh laksanakan. Kita cuba nak test tengok ya. Rupa-rupanya betul yang kata menatai UMNO ni, menatang kata, yang kita menatai UMNO ni memang tak boleh percaya. Memang mereka ni jenis tak mau sungguh-sungguh kepada syariah. Ni Amal sebut ceramah dia dengan bejak, dengan Razak Abbas. Razak Abbas hak Razak Abbas ni tak berhak ni jenis terlebih lajak daripada laju di Kelantan tu. Bejak ni terlebih lajak daripada laju. Tapi hak ni Amal ni, Datuk ni Amal ni adalah naib presiden. Dia sebut, dia kata sebenarnya kita cuba nak test saja. Bila kita cuba-cuba test, rupanya kita dah kenal UMNO ni memang tak boleh buat kawan. UMNO ni memang jenis tak boleh percaya. Siapa kata? Datuk ni Ammar. Okey tuan-tuan, kalau kita perhati dalil-dalil lepas ni kenapa wajib ni, lepas angkat dalil ni, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Satu perkara yang tak sempurna kewajipan melainkan dengan dia. Nak laksanakan syariah ini wajib, maka jalan untuk pelaksanaan syariah ini adalah 355. Walaupun kita pembangkang, walaupun kita minoriti, kita kena bawa dengan bil persendirian. Kita kena bawa dengan apa nama usul persendirian ni. Atas buat keluar dalil, tengah hafal, bawah kapiakkan orang. Dia jadi proses dia lagu tu. Atas buat keluar dalil, bawah tengah hafal, bawah hukum orang lain dengan pelbagai tuduhan, cercaan, kata-kata makian dan sebagainya. Itu yang kedua. Ma la yatimul wajib bihi fahuwa wajib. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, saya nak sebut kepada tuan-tuan, siapa yang rajin duduk, siapa yang, ini kaedah usul fiqh, tapi dia jadi macam bahan ceramah politik. Tak apa. Yang disederhanakan, dimudahkan dan diringkaskan. Mudah ya? Apa dia? Kaedahnya adalah ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Perkara yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Perkara yang tak boleh buat semua, maka jangan tinggal semua. Datuk Tun Ibrahim sebut kata, kita ni bila kita duduk dalam politik, kita kena faham ni. Ma la yutraku kulluh ma la yudraku kulluh, benda yang kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Dan kita mesti ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik. Okey tuan-tuan, saya nak sebutkan tuan-tuan, Pakatan Harapan menang dan Pakatan Harapan bahagi kursi menteri di kalangan anggota komponen, yang semua menang atas tiket Pakatan Harapan ataupun warisan. Mana bukan hak lari main ni, bukan hak campur kepentingan sebelum tu mereka bergaduh, lepas tu memang tengok ni kita ada benda yang matlamat kita bersama, mereka pun halalkan cara himpun balik sama mereka. Bukan begitu. Memang semua ni bertanding atas tiket Pakatan Harapan
guna logo keadilan. Langkawi, Jerlun, Kubang Pasu, Pokok Sena, Kuala Kedah, Sungai Petani, Padang Serai, Kulim Bandar Baru. Ini daripada Kedah. Daripada Penang, Balik Pulau, Permatang Pauh, Nibong Tebal. Ini semua ni menang atas tiket Pakatan Harapan. 124 akhirnya jumlah. Dan gabung dengan Warisan yang bertanding atas tiket Warisan. Okey. Gabung, menang. Bila menang, bentuklah kabinet. Menang. Sah betul. Hak dia bukan dengan cara matlamat menghalalkan cara tak. Hak ni betul-betul dengan cara yang betul. Cara tu pun betul, matlamat tu pun betul. Yang menggabungkan Pakatan Harapan pada waktu itu adalah untuk menyelamatkan Malaysia. Dan cara dia macam mana? Masuk pilihan raya. Bukan dengan cara pi rampas kuasa, bukan dengan cara pi beli wakil rakyat UMNO, bukan dengan cara tekankan mainkan sentimen kaum, mainkan sentimen agama, kapiakkan orang tak. Jelas. Kempen Pakatan Harapan pada waktu itu selamatkan Malaysia. Pasal apa selamatkan Malaysia? Satu, kerana skandal 1MDB. Dua, 1, 2, 3, 4 ini kita syarahkan kepada rakyat. Kita syarahkan dengan cara yang cukup jelas. Cara yang cukup jelas. Dan kita pun sebut, kata memang di kalangan kita ni ada perbezaan. Tapi matlamat kita bersama ni mesti selamatkan Malaysia. Kita turun, kita sampaikan, kita turun kepada rakyat, kita sampai kepada rakyat, kita menang. Okey, bila kita menang, bagi jawatan menteri. Tuan-tuan, saya nak sebut kat tuan-tuan ni, kaedah. Dan tuan-tuan akan nampak dalil ataupun dalih. Pada waktu tu, Pakatan Harapan bagi kepada amanah ni dapat 5 menteri. 5 menteri. Kita dapat Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Kesihatan, Menteri Wilayah Persekutuan dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. 5 orang menteri, 5 orang timbalan menteri. Tuan-tuan, Malaysia ni dibentuk, diperintah eksekutifnya oleh sebuah jamaah menteri. Dalam jamaah menteri ni tuan-tuan, dalam jamaah menteri ni dia panggil apa? Keputusan jamaah menteri dibuat boleh jadi dengan pelbagai cara. Keputusan mana-mana mesyuarat pun macam tu, dia boleh jadi secara konsensus, dia boleh jadi secara majoriti, undi majoriti. Maknanya dia setelah berbahas dan sebagainya berbincang, undi majoriti, ataupun dia boleh jadi dengan kuasa pengerusi. Apapun kaedah diambil keputusan tu, sama ada melalui undi majoriti, sama ada melalui konsensus, ataupun melalui keputusan pengerusi. Kaedah apa pun ambil, bila dah jadi keputusan, maka pada waktu itu akan disebut sebagai hasil daripada keputusan itu disebut diambil tanggungjawab secara bersama. Responsibility, collective responsibility. Penanggungjawabkan bersama kepada keputusan yang dibuat. Anggota kabinet tak boleh sebut kata hak ni saya tak setuju. Saya tak boleh. Dia memang keputusan secara bersama. Okey. Kita ambil hai judi. Ma la yutraku kulluh la yutraku julluh. Tuan-tuan ingat apa ni Abdul kata? Apa lajnah dakwah PAS kata kepada Khalid Samad dalam isu kelang arak dan permainan dan pembukaan aurat dalam satu acara di Shah Alam? Apa mereka kata? Dan tuan-tuan ingat pada waktu itu pendakwah PAS Ustaz Azhar Idrus, apa dia kata? Dia kata kerajaan yang mengekalkan judi dan arak ni adalah kerajaan setan. Dalilnya apa? Dalilnya tuan-tuan, kita mesti buat. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ma la yutraku kulluh la yutraku julluh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kaedah ni. Dan mereka sebut kata hak tak bersama dengan mereka tu, hak bertentangan dengan mereka tu, setan belaka. Azhar dulu sebut dalam satu soalan dia, orang tanya dia macam mana dengan pandangan kerajaan yang macam ni? Setan. Ni Abdul buat satu memorandum. Mana semua pakat marah. Ini adalah kerajaan setan. Pasal apa? Pasal tidak mengharamkan judi keseluruhannya. Tapi apa keputusan pada waktu itu? Antara benda yang dibuat oleh ni parti yang memerintah ni, oleh ahli-ahli kabinet ni yang sebahagiannya juga adalah daripada Amanah, daripada DAP, daripada PKR dan juga daripada Bersatu. Apa keputusan yang dibuat? Keputusan, dia nama dia keputusan kabinet. Macam mana cara pengambilan keputusan itu tak kira konsensus kah,
undi majoriti ke ataupun dengan keputusan pengurusi ke, tak kira. Tapi antara keputusan yang dibuat oleh menteri, keputusan yang dibuat oleh kabinet dan sudah tentu dilaksanakan oleh menteri, kerana judi ni dia tak ada kaitan dengan Menteri Pertanian, Menteri Kesihatan, Menteri Hal Ehwal Agama, Menteri Wilayah dan juga Menteri Pertahanan. Tak ada kaitan. Dia dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan adalah orang yang mereka kata kapiak, memang bukan Islam lah. Mereka kata kapiak harbi, ahli neraka apa semua ni, Lim Guan Eng. Apa dia keputusan yang mereka buat? Menurunkan, dalam maklumat tuan-tuan dah semua tu, tuan-tuan duk baca lah, menurunkan apa yang dipanggil dengan cabutan khas ini, cabutan khas daripada 22 kali dalam masa setahun kepada 8 kali. Kepada 8 kali. Apa pun tuan-tuan, kaedah ambil keputusan tu macam mana pun, tak kira, itu adalah keputusan kerajaan, keputusan kabinet. Hak inilah yang betul dengan kaedah ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Hak itulah yang dibuat. Ya, sebab tu kita sebut kata 8 kali sekurang-kurangnya. Betul tak haram lagi, betul Genting Highland duk ada lagi, betul Kelang Arak duk ada lagi di Shah Alam pada waktu itu. Tapi tuan-tuan, kaedah kita belajar, Tok Guna Aziz Raja duk sebut benda ni, kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Dan yang buat tu adalah apa nama, Cina sosialis ni, Cina DAP pun tak suka juga kepada judi ni. Ni keputusan yang buat ni, buatlah keputusan tu. Naik pula pemerintahan yang mereka kata kerajaan Melayu Islam. Mereka turun demonstrasi, mereka marah kepada kerajaan Pakatan Harapan. Nama apa kau tu, Taqiyuddin Hasan kata sampai ini adalah rejim 22 bulan nak ambil kepada kerajaan prihatin apa semua ni, Islam terancam apa semua ni. Tok Imam ada sebuah masjid di daerah Pokok Senar. Ada sebuah masjid di daerah Pokok Senar, dia punya khatib dia tu adalah ni 22 cerita masa 22 bulan tu lah. Khatib dia adalah ketua Dewan Ulama satu kawasan di Kedah ni. Dalam khutbah dia, Allah, dia taruhlah, dia bagilah kerajaan yang terus mempertahankan sumber-sumber maksiat. Judi itu sumber maksiat. Dalil. Nampak dalil tu tuan? Dalil. Perintah. Lepas perintah, Tok Saduk sebutlah kata hampa ada 3 menteri lah. Kita sebutlah tadi ni. Dalam kaedahnya tuan-tuan, keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama. Tanggungjawab kepada keputusan itu adalah tanggungjawab yang bersama. Hampa Pah Azmin Ali, Muhyiddin Yassin, semua ni hampa duk kata Islam terancam pada zaman tu, pada zaman Pakatan Harapan, pada zaman Azmin salah seorang daripada menteri kat lah. Azmin, Zuraida, Muhyiddin tu pok tu menteri kat lah. Hak hampa kata rejim tu 3 ekor tu lah, 3 orang tu lah, tarik balik, bukan 3 ekor 3 orang tu, hak 3 orang tu lah yang hampa kata tak guna rejim, memberi keancaman kepada Islam semua tu. Sebahagian daripada menteri kabinet 3 orang tu. Ni seorang ni Saifuddin Abdullah, ni menteri tu. Menteri pada zaman tu yang amanah ada dalam dia, turunkan cabutan khas ni daripada 22 kepada 8. Naik hampa hak Islam terancam, ma la yutraku kulluh la yutraku julluh. Kerajaan yang menghalalkan judi adalah kerajaan setan. Hampa naik pula daripada 8 tadi ni, naik ke 22. Kalau hampa kekal 8 pun tak apa dah. Kalau hampa turun bagi jadi 6, lebih baik. Hampa hapus terus, lebih baik. Tak boleh hapus, tak apa. Tak boleh buat semua, nak hapus tak boleh, tak apa. Janganlah naik sampai 22. Tuan-tuan fikir. Hak tu yang kita saya duk sebut daripada awal tadi ni. Saya tak mau sebut benda lain, sekadar nak sebut kata hak depa duk baca kata ni, kita duk sangka kata dalil. Pok-pok di masjid tengah orang semua duk merasa khusyuk dengar daripada ustaz-ustaz Pah dia duk baca, duk berasa kata dalil, tak kira lah. Rupanya tak dalil tuan-tuan. Dia naik tu daripada 8, dia penaik 22. Bukan kami, Tengku Zafrul. Tak bolehlah jawab lagu tu. Sebab kabinet ni, kaedah apa pun keputusan tu adalah keputusan bersama. Apa tak boleh dah buat lok-lak kata dah ni kami tak setuju, kami lawan dalam hati, ataupun ini adalah tanda kata kami nak jaga masalah yang lebih besar. Tak sah. Hampa kena sebut kepada orang bawah bahawasanya hak dulu ni macam Tuan Ibrahim pernah sebut tu.
Tuan Ibrahim pernah sebut, dia pernah sebut waktu rasmi satu apa nama mesyuarat agung PAS di kawasan satu kawasan di Pahang. Dia pernah sebut, dia kata waktu kita pembangkang ya, kita buat kelak hujah ya, kita bagi dalil macam-macam. Bila kita perintah, baru kita tahu. Sebut lagu tu lah. Tuan Ibrahim bagus, Datuk Tuan Ibrahim ni bagus. Dia bercakap betul bahawa saja hak betul-betulnya hak dulu ni depa tak tahu. Nak tengok syok ke ada nak kereta duduk belakang ni pakai name tag ni. Depa bola rasa syok lagu tu. Barulah pada waktu tu depa kata sebenarnya apa nama dulu ni pembangkang, dulu kita tak tahu. Sebut lagu tu tak apalah seorang-orang ya. Tak, dulu ni kafir habis. Dulu ni hampa kata setan habis. Kerajaan setan. Ni Abdul sebut kata tidak ada sekulmit pun perasaan untuk memartabatkan Islam. Tu dia hampa tutup. Hampa bagi Khalid Samad tu. Khalid Samad ni tak ada ruang langsung. Tak ada langsung dalam diri dia nak memartabatkan Islam. Baca dalil. Paling tidak kalau benda-benda yang cukup asas ni hendaklah berusaha untuk, tapi tak ada langsung semangat untuk ni. Tambah Dr. Mujahid tak pakai langsung. Hampa tutup rapat Dr. Mujahid. Lah ni hampa duk baca-baca dalil, rupanya dah dalil. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan sekadar tu dengan kita kena turun ke bawah tuan-tuan. Para penyokong Pakatan Harapan, kita ajak umat kita jangan jadi umat yang tertipu dah lah. Kita ajak umat kita untuk sikit berfikir. Dan kita nak kata bahawasanya PAS ni parti politik. Parti politik di mana ada kesempatan dia akan pergi. Parti politik tuan-tuan. Dia macam gerakan, macam PPP, macam MCA, macam MIC. Dia bukan satu gerakan Islam yang suci, kudus. Tak. Satu itu dakwaan dia. Tapi dari segi pengamalan dia, malam ni baru kita bawa main 3 tuan-tuan. Baru bawa main 3 dalil ni yang berbuih mulut dia sebut. Bila hala kat orang, bila kena kat mereka, kita nampak, kita kata puak ni rupanya mereka berdalih dengan dalil tu saja. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita nak sebut hak ni lah antara perkara yang kita juga bersyukur dalam ketentuan yang Allah Ta'ala buat. Bila mereka pergi duduk di atas, kita nampak banyak sangat mereka berdalih dengan dalil-dalil yang satu ketika dahulu ramai orang tertipu, ramai orang terasa kata dia tu dalil. Perkataan tu betul tak? Betul. Tapi rupanya pada waktu itu semata-mata kerana nak lungguk atas kepala orang, nak kata orang setan, nak kata orang tak ada sekulmit pun rasa untuk sayang kepada Islam, nak kata orang lain tentera Ahzab dan sebagainya. Mereka duduk, mereka teruk lagi daripada hak orang yang mereka tuduh macam-macam tu. Mereka tak kata apa kat DAP tuan-tuan. DAP ni salah keliling-kelalang. Pusing kot tu DAP, pusing kot ni DAP. Yang amanah pula cakap apa sikit, mereka kata hak ni adalah khadam DAP, ini adalah khadam DAP, sebagainya. Tuan-tuan, mereka pergi duduk pula tu tuan-tuan. Nampak lebih teruk lagi. Amanah itu ni 5 menteri yang kita hantar tu. Menteri yang kita sebut ada qualification dalam bidang agama lah, adalah Dr. Mujahid seorang ya. Khalid Samad dalam bidang engineering, Dr. Zul dalam bidang toksid. Dan bukan ni lah. Mereka hantar 3 orang, 2 daripada 3 tu adalah mereka sebut kata ulama. Hak baca dalil mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Hak nak sekeh kepala orang tu lah jadi menteri. Tiba-tiba tuan-tuan, waktu mereka duduk dalam kursi menteri tu sama, judi naik daripada 8 yang diturun oleh Pakatan Harapan. Kita tak sembang tentang UMNO. Kita tak sembang tentang UMNO pasal pada zaman Barisan Nasional 22. Kita tak sembang tentang Mahyudin. Mahyudin tu menyamak saya. Sebab Mahyudin sebelum tu juga bersama dengan UMNO. Kita tak sembang tentang tajuk apa nama Hamzah Zainuddin bahawa ni puak kemecup ni dia. Kita nak sembang dengan ni hak baca dalil. Orang tengah hafal dalil, hak puak bawah ni duduk kedai kopi, tepuk meja. Kira dengan puak Haran PAN ni, kira dengan puak munafik PAN ni. Kita nak cakap dengan tentang parti ni. Bila sampai dia duduk di tempat, di kursi kuasa, dia duduk tolak kursi tu berasa sedap, maka pada waktu itu dalil dia jadi dalih sahaja. Jadi tuan-tuan, mudah-mudah ya, dia sembang, sifat dia sembang. Sebab tu kita tak sebut bila kita kata dalil apa mala yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Imam Suyuti kata apa, duduk dalam kitab Asbah wan Nadhair tak mana, kita tak sebut lagu tu lah. Pasal apa? Pasal kita nak bincang ni
kita namakan rancangan kita ni pun ataupun program kita ni pun kita namakan sebagai sembang politik disangka dalil, rupanya dalih. Jadi saya bawa 3 ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi tengok, dengar balik apa yang mereka duk sebut lama-lama tu. Tuan-tuan akan nampak, betul-betul kita kat bawah ni, orang kat kampung ni duk berasa betul-betul kata dalil. Rupanya tuan-tuan, dia adalah dalih semata-mata. Ini tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Pulut derian pun dah sampai tuan-tuan. Jadi saya nak kena mengundur diri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam sembang-sembang santai yang macam ni, sembang-sembang siasah macam ni. Kita nak sebut tentang hakikat puak tebu atap ni, dan khususnya lagi adalah berkaitan dengan kawan-kawan dalam PAS. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita dapat sebarkan kemanfaatan ini, dan mudah-mudahan dalam pilihan raya yang akan datang menambahkan lagi orang yang tak undi PAS, insya-Allah. Tak undi PAS tak jadi kapiak, mengundi PAS pun tak jadi kapiak. Tapi dalam konteks politik kita akan berbicara tentang apa rekod yang dibuat oleh mereka dan apa rekod yang dibuat oleh kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.